Baiklah, sebelum kita melihat tentang kesan COVID-19 terhadap ekonomi dunia, mari kita mengenali apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan satu kajian tentang bagaimana manusia mengendalikan sesuatu yang terhad kepada kehendak yang tak terhad. Untuk COVID-19 pula, COVID-19 merupakan singkatan kepada Coronavirus Disease 2019. Ia merupakan penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui yang berasal pada virus SARS-CoV-2. Kes pertama yang dilaporkan pada Disember 2019 berada di Wuhan, China. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk, selsema dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Oleh yang demikian, WHO dengan kerjasama seluruh dunia telah mengambil langkah drastik bagi membendung penyakit ini terus menular sehingga memberi kesan yang teruk terhadap ekonomi dunia. Implikasi COVID-19 terhadap ekonomi dunia. Ekonomi dunia ketika dilanda wabak COVID merupakan yang terburuk dalam sejarah. Impak COVID-19 terhadap ekonomi jauh lebih besar berbanding perang dagang antara Amerika Syarikat dan China. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, krisis kesihatan dan impaknya kepada ekosistem dan ekonomi global merupakan agenda utama kepada semua ekonomi APEC pada tahun ini. Impak yang begitu besar dalam kalangan ekonomi susulan pandemik ini boleh menyebabkan pembangunan serantau menguncup 2.7% tahun ini berbanding pertumbuhan 3.6% pada tahun 2019. Ini menjadikan ia penguncupan yang hampir sama dengan yang dicatatkan pada 2009 sewaktu krisis kewangan global, katanya pada sidang media secara maya pada Jumaat lalu. Sepanjang 2020, keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK seluruh dunia menurun sebanyak 3.4%. KDNK global telah mencecah pada tahap 84.54 trilion USD. Ini menyebabkan seluruh dunia kehilangan 2 trilion USD dalam output ekonomi. Dan apa itu KDNK? KDNK ialah keluaran dalam negara kasar. KDNK merupakan sebuah negara adalah satu cara untuk mengukur ekonomi nasional sebuah negara. KDNK bermaksud jumlah nilai pasaran dalam keseluruhan barangan dan perkhidmatan terakhir yang dikeluarkan dalam sebuah negara pada masa tertentu. Lazimnya dikira dalam mengikut tahunan. Kehilangan wang berskala besar ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan di seluruh dunia yang menyebabkan banyak sektor pekerjaan tidak dapat beroperasi. Kerajaan juga memberikan pelbagai inisiatif bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas. Tujuan kerajaan memberikan bantuan kewangan pada rakyat bertujuan supaya aliran ekonomi dalam negara sentiasa mengalir dengan baik. Baiklah, seterusnya kita lihat tentang kenaikan harga barang dan kehilangan pekerjaan. Jika kita fikirkan, apa kaitan kehilangan pekerjaan dengan kenaikan harga barang? Mari kita lihat. Apabila banyak sektor terpaksa ditutup, ia akan menyebabkan pekerja akan dibuang. Ketika COVID-19 melanda, statistik menunjukkan sebanyak 80% pekerja dalam setiap sektor diarahkan berhenti. Apabila kurang orang yang bekerja, maka penghasilan barang pun berkurang. Namun permintaan tidak berkurang. Sebagai contoh, kenaikan harga beras dan bahan basah melonjak tinggi kerana kekurangan penawaran dalam sektor tersebut. Oleh itu, harga terpaksa dinaikkan supaya orang ramai kurang membelinya. Baiklah, kita akan lihat kesan seterusnya ialah kekurangan barang import dan ekspor. Negara pengeksport seperti China, India, Amerika Syarikat, Arab Saudi dan Jepun terkesan teruk dengan COVID-19 kerana mereka tidak dapat mengimport barangan mereka ke luar negara. Selain itu, negara-negara yang mengharapkan barangan import juga turut terkesan kerana mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka perlukan. Sebagai contoh, negara Amerika Syarikat yang mengharapkan petroleum daripada negara Arab Saudi. Penularan wabak COVID-19 global telah menjangkiti lebih daripada 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa. Penularan COVID-19 yang terus menular tanpa adanya petanda untuk berhenti telah mendatangkan kesan terhadap corak kehidupan manusia serta ianya juga merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Ramai yang tidak menjangkakan bahawa krisis wabak COVID-19 ini telah membawa bencana yang lebih besar kepada ekonomi Malaysia berbanding dengan krisis-krisis yang lain seperti perang dagangan antara China dan Amerika Syarikat. Umum mengetahui bahawa
China dan India telah muncul sebagai kuasa baharu dalam ekonomi dunia. Hal ini menjadikan banyak negara bergantung dengan negara mereka bagi menjalinkan dan menjana barang dagangan bagi menyemarakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Seperti mana yang kita ketahui, China telah menjadi negara dagangan yang terbesar negara Malaysia sejak tahun 2019 sehingga kini. Sebagai sebuah negara perdagangan, sudah tentunya ekonomi Malaysia akan mendapat manfaat daripada kepesatan ekonomi daripada negara China. Namun, setelah beberapa tahun dunia dilanda COVID-19, ianya telah mendatangkan banyak kesan yang berlaku kepada ekonomi negara kita. Antara kesannya ialah ekspor dan import ke negara China dan India berundum dan menyebabkan negara Malaysia turut terkena tempiasnya penutupan sempadan negara menyebabkan hubungan import dan ekspor ini terjejas kerana proses penghasilan barangan yang sukar untuk dijalankan ketika COVID-19. Pengimport komoditi di seluruh negara turut terjejas teruk kerana permintaan dari negara berkurangan akibat banyak kilang terpaksa ditutup. Krisis COVID-19 yang semakin meningkat menjadikan banyak kilang-kilang tidak dapat beroperasi ketika itu kerana berlaku penularan yang kritikal. Hal ini menyebabkan sektor perdagangan antarabangsa tidak dapat berjalan dengan lancar seperti biasa. Kita sedia maklum bahawa China merupakan antara pengeluaran barangan yang terbesar di dunia. Sudah tentunya perkara ini akan memberi kesan kepada negara kita, Malaysia. Dalam pada itu, ekspor Malaysia ke India didominasikan oleh petroleum, produk berkaitan minyak sawit, barangan elektronik serta barangan kimia. Manakala ekspor India ke Malaysia dipacu oleh barangan kejuruteraan, bahan kimia dan produk yang berasaskan petroleum. Sementara itu, daging, gula dan produk makanan. Hal ini telah menyebabkan terjejasnya perdagangan dan pelaburan antara dua hala akibat daripada halangan berlakunya pandemik COVID-19 ini. Sebagai buktinya, semasa pandemik COVID-19 telah mengganggu rantaian bekalan global menyebabkan perdagangan Malaysia pada April menyusut sebanyak 16% kepada 133 bilion berbanding dengan tempoh tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah memaklumkan bahawa ekspor negara juga menurun sebanyak 23.8% menjadi 64.92%. Sementara import juga turun sebanyak 8.0% hingga 68.2 bilion ringgit. Imbangan perdagangan merekodkan sebanyak defisit 3.5 bilion pada April 2020. Selepas mencatatkan pengurangan, selepas 4 bulan pertama telah menunjukkan berlakunya pengurangan kegiatan ekspor dan import dari negara kita. Dari sudut pandangan perdagangan pula, China merupakan rakan dagang Malaysia yang terbesar selama 13 tahun berturut-turut bermula tahun 2009 sehingga 2021. Namun begitu, walaupun mencatatkan jumlah perdagangan yang besar, nilai perdagangan China bukan sahaja mencatatkan pertumbuhan, bahkan ianya juga mengalami penguncupan pada bulan-bulan tertentu, terutamanya sepanjang tahun 2020. Seterusnya, daripada pandemik COVID-19 ini juga telah merencatkan industri pelancongan. Sektor pelancongan berlaku pada tahun 2019 iaitu pelancongan menyumbang sebanyak 86 bilion iaitu 13% kepada KDNK negara kita. Statistik juga menunjukkan yang pelancongan ini memberi kesan pengganda kepada sektor-sektor ekonomi lain seperti industri kecil sederhana yang dipanggil IKS. Pada tahun ini juga, pelancong banyak menyumbangkan kepada perkembangan daripada ekonomi negara ini adalah daripada negara China dan juga India. Malaysia juga telah menyasarkan pelancongan daripada China dan India kerana mereka ini mempunyai populasi rakyat yang ramai. Dalam pada itu, rakyat China pula mempunyai kuasa beli yang tinggi. Hal ini akan merancangkan lagi kegiatan ekonomi negara kita. Situasi pandemik COVID-19 yang berlaku pada akhir tahun 2019 dan berterusan sehingga tahun 2020 telah merencatkan perkembangan ekonomi di seluruh dunia termasuk China dan juga India.
sektor-sektor perindustrian dan pekerjaan yang ditutup di negara sana, yang menyebabkan ramai rakyat kehilangan kuasa beli antara satu sama lain. Sempadan yang ditutup juga menyebabkan mereka ini tidak dapat melancong ke negara kita dan menyumbang dalam ekonomi negara. Seterusnya ialah pelabur saham yang semakin jatuh. Dikatakan sejak tahun 2020 telah berlakunya penurunan saham yang agak agresif. Pergerakan Bursa Malaysia yang agak bergolak sejak Mac tahun 2020 telah menyebabkan Bursa Malaysia ini merosot momentum dagangannya serta berlaku susulan minat pelabur yang kurang memberangsangkan terhadap pasaran ekuiti tempatan dalam persekitaran ekonomi serta berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang semakin menular. Pasaran saham Bursa Malaysia jatuh semasa berlakunya penularan wabak COVID-19 ini tatkala para pelabur daripada negara luar mula menjual sekuriti mereka kerana mereka ini menjangkakan kesan ekonomi yang semakin jatuh merundum akibat penularan virus COVID-19 yang semakin mengganas. Hal ini juga telah membimbangkan pelabur-pelabur susulan penularan COVID-19 yang drastik yang berlaku di China. Bersama dengan pasaran saham merosot dan disangka kekal sebegitu sehingga tahun Jun 2020. Dengan adanya China sebagai rakan dagang Malaysia, sekiranya ekonomi negara itu terjejas, maka negara kita juga akan turut menerima tempiasnya. Pasaran saham serta harga minyak pada ketika itu masing-masing jatuh berikutan penularan COVID-19 ini. Hal ini secara tidak langsungnya pakar ekonomi telah mengeluarkan amaran bahawa pandemik virus COVID-19 yang berterusan ini akan memberi kesan dan impak yang drastik kepada KDNK negara. Bukan itu sahaja, kesan daripada penularan COVID-19 ini turut memberi kesan yang besar terhadap pengucupan sistem keuangan negara, seperti berlakunya penurunan mata wang negara Malaysia. Ringgit negara kita akan terus menunjukkan penurunan dan mencecah paras yang terendah apabila minyak terus jatuh dan COVID-19 turut menjejaskan pasaran global. Ringgit Malaysia juga kekal akan menurun kerana Malaysia menerima kesan langsung daripada pandemik COVID-19 yang semakin memburuk. Seterusnya, saya akan menyambung dengan kesan ekonomi Malaysia semasa penularan COVID-19. Semasa penularan COVID-19, ekonomi Malaysia semestinya telah menjunam jatuh dengan teruknya. Hal ini menyebabkan pendapatan negara kita berkurang. Hal ini disebabkan kerajaan menyediakan peruntukan yang besar bagi membendung pandemik COVID-19. Sebagai contohnya, kerajaan telah melaksanakan 8 pakej rangsangan dan juga bantuan ekonomi sejak 2020 yang membawa jumlah sebanyak 530 bilion seperti Prihatin PKS Plus, Penjana, Kita Prihatin, Permai, Pemerkasa Plus dan Pemulih. Hal ini menyebabkan hutang negara semakin bertambah, di mana kerajaan lebih fokus untuk menyediakan peruntukan dan juga bantuan untuk menyara hidup masyarakat berbanding dengan membayar hutang yang sedia ada. Malah kerajaan kita memerlukan wang yang lebih banyak yang menyebabkan hutang negara semakin bertambah. Berdasarkan analisis akaunten negara, hasil kerajaan persekutuan telah berkurang sebanyak 14.88% iaitu daripada 264,415 juta pada tahun 2019 kepada 225,075 juta pada tahun 2020. Selain itu juga, sumber pendapatan utama negara juga seperti hasil cukai pendapatan syarikat telah menurun dengan ketara sebanyak 13,686 juta. Hal ini disebabkan pengecualian cukai yang diberikan di bawah pakej rangsangan ekonomi kepada masyarakat. Tambahan lagi, hasil cukai pendapatan petroleum juga telah menurun sebanyak 8,100 juta. Tambahan lagi, hasil cukai pendapatan petroleum menurun sebanyak 8,011 juta berbanding tahun 2019 kerana dunia telah mengalami penurunan harga petroleum mentah. Selain itu juga, banyak perniagaan yang telah ditutup. Hal ini disebabkan
Peniaga-perniagaan besar dan juga PKS telah menghadapi isu operasi seperti dari segi pengurusan pelanggan, rantaian bekalan dan juga tenaga pekerja. Masalah yang berlaku ini menyebabkan pengurangan permintaan, kelewatan penerimaan bekalan dan bayaran, kelewatan dalam pemenuhan permintaan dan penghantaran barangan serta infrastruktur teknologi yang terhad. Hal ini saling berkesinambungan dengan penutupan sepadan yang dilakukan bagi menyekat COVID-19. Hal ini telah menjejaskan setiap peringkat rantaian bekalan makanan dan meninggal kesan yang besar kepada pengedar makanan, di mana peniaga tidak memperolehi bahan daripada negara lain. Peniaga juga telah mengalami pengurangan pelanggan. Jika sebelum ini penghantaran produk sehingga ke negara jiran, tapi disebabkan oleh penyekatan pergerakan dan penutupan sepadan telah membuatkan pelanggan tidak dapat menerima barangan lagi. Sekiranya boleh pun, ia memerlukan tempoh yang sangat panjang untuk menerima pesanan tersebut. Berdasar SME Corporation 2021, lebih daripada 70% PKS tidak beroperasi dan sekitar 60% dilaporkan tidak mempunyai pendapatan semasa PKP. Tidak sampai 40% PKS yang mampu bertahan selama 3 bulan dan 19% PKS telah mencatatkan kerugian sebanyak RM100,000 ke atas. Seterusnya, Malaysia telah mengalami peningkatan kemiskinan dengan sangat tinggi, di mana terdapat ramai masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan dan juga pengurangan pendapatan. Sebagai contohnya, peniaga-peniaga kecil. Jika sebelum penularan COVID-19, mereka boleh berniaga secara kecil-kecilan di tepi jalan, tapi disebabkan oleh sekatan pergerakan telah membuatkan mereka tidak mempunyai pendapatan harian kerana tidak boleh menjalankan perniagaan mereka dari setiap hari. Jadi mereka tidak mempunyai sumber pendapatan bagi menampung kos sara hidup keluarga mereka. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, mereka telah melaporkan kadar pengangguran telah meningkat kepada 4.5% pada tahun 2020, di mana kadar itu merupakan kadar yang paling tinggi sejak daripada tahun 1993. Selain itu juga, sebanyak 88.5% isi pekerja yang bergaji T20 telah beralih kepada kumpulan M40, manakala sebanyak 74.2% isi rumah pekerja yang bergaji M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Secara keseluruhannya, Malaysia telah mempunyai kadar kemiskinan mutlak yang mencapai peningkatan sebanyak 2.8%. Seterusnya, inisiatif kerajaan bagi pengeluaran wang KWSP seperti Air Lestari dan juga Aisina dapat memberikan gambaran tentang kesusahan yang dialami oleh masyarakat semasa pandemik. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh KWSP, sebanyak 33.2% ahli KWSP yang telah membuat pengeluaran yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM4,000. Ini menandakan kebanyakan pekerja yang berpendapatan rendah lebih memerlukan bantuan dari segi kewangan kerana kekurangan simpanan untuk menampung kos sara hidup ketika pandemik. Kebanyakan ahli yang mengeluarkan simpanan persaraan mereka menggunakan simpanan tersebut bagi menampung perbelanjaan harian, membayar balik hutang atau pinjaman dan juga untuk menampung kos pendidikan anak-anak semasa pandemik tersebut. Semasa penularan COVID-19, ada baiknya juga kepada Malaysia kerana Malaysia telah mengalami kebangkitan ekonomi digital. Pelaksanaan PKP bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dibendung telah memaksa peniaga untuk mengalihkan operasi mereka secara fizikal kepada dalam talian. Banyak syarikat yang terpaksa menggunakan pendekatan kerja dalam talian. Menurut tinjauan, kira-kira 32% syarikat besar dan juga 30% PKS telah mengarahkan pekerja mereka untuk bekerja secara dalam talian. Selain itu, penggunaan perkhidmatan digital semakin meningkat yang merangkumi perkhidmatan e-pembayaran, perniagaan dalam talian, perkhidmatan platform digital dan juga perkhidmatan kerajaan dalam talian. Jika kita lihat,
Sebab jika kita lihat semasa PKP, guru-guru dikehendaki untuk mengajar pelajar-pelajar mereka secara digital sahaja. Mereka tidak perlu pergi ke sekolah, hanya mengajar daripada rumah. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar lebih terdedah kepada digital dan juga kecanggihan teknologi yang ada. Kaedah pembayaran tanpa sentuhan juga melalui perkhidmatan e-pembayaran semakin diguna-pakaikan oleh semua masyarakat secara meluas. Jika sebelum ini, hanya masyarakat yang berada di bandar saja lebih arif untuk menggunakan e-pembayaran. Tetapi disebabkan pelaksanaan PKP, masyarakat yang berada di dalam bandar dan juga luar bandar, kedua-duanya telah mengetahui cara-cara menggunakan e-pembayaran. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mengenali teknologi dengan lebih dekat. Semasa pandemik COVID-19 juga telah meningkatkan kepentingan aktiviti perniagaan dalam talian kerana penutupan kedai fizikal. Amalan penjarakan fizikal dan juga penjarakan sosial telah menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan platform digital berbanding dengan kedai yang fizikal. Perkhidmatan digital seperti perkhidmatan profesional dan juga pehantaran makanan juga semakin popular dalam kalangan masyarakat penduduk Malaysia kerana lebih mudah dan juga lebih selamat. Malaysia juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi gig di mana ia telah menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan yang kekurangan atau yang telah kehilangan pekerjaan mahupun graduan baru yang sukar mencari pekerjaan semasa ekonomi Malaysia sedang mencabar. Peningkatan penggunaan perkhidmatan platform digital serta kesukaran mendapatkan pekerjaan menyebabkan generasi muda lebih menceburi pekerjaan gig dan bebas semasa pandemik. Misalnya seperti Foodpanda. Foodpanda telah melaporkan peningkatan sebanyak 7.5% penunggang baru dan juga 37% permohonan penunggang baru sewaktu PKP. Kini seramai 4 juta atau 26% tenaga buruh di Malaysia merupakan pekerja bebas. Walau bagaimanapun, trend ini merupakan trend yang membimbangkan kerajaan kerana pekerja yang bekerja di bawah sektor tidak formal ini tidak mendaftarkan hasil pendapatan mereka. Justeru, ia menyebabkan keterisan di dalam hasil pendapatan cukai kerajaan. Trend ini juga turut menjejaskan pembangunan tenaga mahir kerana majoriti pekerjaan gig ini tidak memerlukan tenaga mahir yang tinggi untuk menjadi pekerja bebas. Golongan-golongan muda tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk menceburi pekerjaan ini, di mana menyebabkan Malaysia tidak mempunyai ramai pekerja-pekerja yang mahir. Justru bagaimanakah Malaysia mahu menandingi negara-negara maju yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada hari ini dalam rancangan komuniti kita. Saya Sakinah Eliana binti Jafrosti selaku hos anda pada hari ini. Topik yang akan diutarakan pada hari ini ialah COVID-19 memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan bagi coronavirus. Ia merupakan penyakit berjangkit yang boleh menyerang manusia dengan cara yang berbeza. Kes pertama yang dilakukan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Antara simptom yang boleh didapati ialah demam, batuk kering dan keletihan. Manakala simptom serius adalah seperti sukar untuk bernafas atau nafas pendek, sakit dada dan mengalami pergerakan yang terhad. Penyakit berjangkit ini boleh berjangkit melalui pernafasan manusia dan juga sentuhan. Jadi, pihak kerajaan telah mengambil langkah yang serius bagi menangani penyakit berjangkit ini, iaitu dengan menutup sempadan Malaysia, mengadakan sekatan pergerakan dan juga penjarakan sosial. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat yang mengalami penderitaan dan juga kesusahan semasa pandemik ini. Dengan itu, saya bawakan 2 orang wakil masyarakat untuk berbual pada hari ini. Bersama saya, Puan Firzana, seorang peniaga yang terjejas pendapatannya akibat COVID-19. Beliau telah menjalani kehidupan yang sukar untuk menyara keluarganya. Assalamualaikum Puan Firzana, apa khabar anda? Waalaikumsalam, khabar baik. Jika Puan tidak keberatan, bolehkah Puan berkongsikan kepada kami situasi kewangan Puan sepanjang pelaksanaan PKP? Boleh. Pendapatan saya ketika tempoh pelaksanaan PKP tersebut terjejas. Akibat saya ni seorang peniaga kecil saja iaitu peniaga kedai makan.
Jadi dalam tempoh pelaksanaan PKP, kedai makan diarahkan untuk tutup. Jadi saya tidak dapat menjalankan jual beli makanan yang saya jual. Oleh itu pendapatan saya pada setiap bulan juga terjejas. Dalam pada itu saya juga telah membuat jual makanan secara online. Tetapi pendapatan daripada jualan online ni tidak sama seperti keuntungan saya menjual di kedai makan seperti biasa. Jadi saya berharaplah pihak kerajaan dapat memberi bantuan kepada pihak-pihak kami peniaga kecil ni yang terjejas. Terima kasih Puan Frizana. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dengar pun sudah sayu hati kita, apatah lagi mereka yang menanggung nasib yang sama. Semoga Puan diberikan kekuatan yang berterusan, juga diberikan ganjaran setelah banyak menjalani dugaan. Seterusnya, bersama saya juga Encik Haikal yang juga merupakan seorang peniaga. Tetapi sebelumnya ada pelaksanaan PKP, beliau mempunyai pekerjaan yang bagus. Apakah daya, PKP telah menyebabkan beliau berada dalam sektor perniagaan yang kecil pula. Apa khabar Encik Haikal? Khabar baik. Bolehkah Encik Haikal cerita sedikit sebanyak tentang masalah yang dihadapi oleh Encik disebabkan oleh pelaksanaan PKP ini? Okey, baiklah. Okay. Pertama sekali, sebelum bermulanya PKP ni, saya sebenarnya bekerja sebagai seorang juruterbang. Namun apabila sektor mula ditutup sedikit demi sedikit, oleh yang demikian saya pun terpaksa diberhentikan kerja. Maka saya lihat saya tidak mampu untuk menampung keluarga saya, dan oleh demikian saya pun mencari inisiatif supaya menjual kambing perap dan otak-otak secara online. Manakala di bazar Ramadan pula, isteri saya ada buat kuih-muih untuk dijual. Sebelum ini, isteri saya pun merupakan seorang pensyarah di kolej swasta. Jadi ketika PKP tidak ramai pelajar yang menyambung pelajaran. Jadi main income kolej juga turut terjejas. COVID-19 ini menyebabkan berlakunya domino effect. Apabila kolej tiada pendapatan untuk bayar pensyarah, jadi isteri saya turut dibuang kerja. Kami sudah buat keputusan daripada kami duduk saja, apa kata kita berniaga untuk mencari sumber pendapatan menyara keluarga. Walaupun tidak seperti sebelum ini, namun apa yang saya ada pada hari ini adalah cukup-cukup untuk saya makan seisi keluarga. Saya tengok di kawasan ini pun banyak peniaga lebih kurang kes macam saya. Mereka dulu profesional, tetapi akibat kesan COVID-19, mereka sendiri tidak dapat kerja dan kini berusaha untuk berniaga. Jadi saya mengharapkan bantuan daripada kerajaan sedikit sebanyak dapat menampung kesusahan yang ditampung oleh rakyat. Terima kasih Encik Haikal. Berat juga yang ditanggung oleh beliau. Semoga beliau tabah dan tidak berputus asa untuk mencapai semula pekerjaan yang beliau minati selama ini. Bersamalah kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang terjejas ini. Akhir kata, janganlah kita hilang arah tujuan hidup kita. Bila diberikan dugaan, sentiasalah bersedia terhadap apa jua yang akan datang. Ambillah keiktibar ke atas apa yang dilalui. Sekian daripada saya, Sakina Eliana selaku hos rancangan komuniti kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.